So konsep dia sama je sebenarnya. Ianya adalah foto yang mana AI ataupun artificial intelligence dia akan detect tau. Ataupun detect kat sini dan dia akan blurkan sendiri. Ibaratnya ambil je apa-apa gambar, kemudian kita akan buat masking dekat kita punya muka ni, kemudian dia akan tambah some form of Gaussian blur yang tersendiri. So itu je dia punya konsep. Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Cik Rohan Siapa Regel. Saya Rotan. Untuk pengetahuan you guys, saya tidak memiliki lagi ataupun tak pinjam lagi kawan-kawan saya yang ada iPhone 13. Tapi hari ini saya sangat-sangat curious untuk tahu macam mana cinematic mode dalam iPhone tu bekerja ataupun dia boleh buat blur belakang yang lebih kurang macam Sony ZV-1 saya. Tapi untuk pengetahuan you guys, so sekarang ni saya berada di dalam Samsung S21, which is pada mode yang sama sahaja dengan cinematic mode pada iPhone 13, cumanya nama dia berbeza. Nama dalam Samsung ni dipanggil sebagai portrait video. Dan yang paling bestnya, saya sedang shoot gunakan selfie camera sahaja. Bermaksud portrait video ataupun cinematic mode ke apapun nama semua boleh buat kamera depan dan juga boleh buat kamera belakang. Dan portrait video ataupun cinematic video ni bukan iPhone yang mula buat. Company macam Samsung yang sekarang saya rekod, Realme, Oppo, Vivo semua sudah boleh buat tak silap saya. Cumanya adalah beberapa sebab kenapa I think one day nanti iPhone yang akan perfected this whole portrait video cinematic mode. So sebelum tu marilah kita test dulu portrait video yang ada pada Samsung S21 bersama dengan kawan saya Sky Studio ataupun Amir Azhari. So dalam portrait mode ni juga sebenarnya korang boleh pilih efek yang korang nak. Contohnya kita akan ambil efek blur dan kita boleh kurangkan dia punya intensity dan naikkan dia punya intensity. Ataupun ambil efek macam big circle untuk Samsung ni kan. Dan ada juga efek-efek yang lain korang boleh pilih, dan saya rasa kalau macam phone-phone baru yang akan datang 2022, 2023 ni akan ada banyak lagi lah efek-efek yang menarik yang mana pengeluar smartphone akan keluarkan dalam masa akan datang. Kalau korang tengok macam test ni, this one masih lagi okey kan? Betul tak? Dia kan masih lagi ada artifact. Lagi-lagi korang boleh nampak dekat dalam ni baju selamba dia macam dia tak tahu tu nak blur belakang ke macam mana, betul tak? Tapi pada saya overall is did a very good job lah. Sekiranya kalau macam korang ada face, di mana Samsung ni yang saya gunakan sekarang ni, kita tak boleh nak shoot barang. Nanti kita akan test. So kalau korang tengok dekat interface ni, kalau korang nampak dia kata find a face. So kalau saya masuk je, barulah orang kata apa, dia bagi tahu situ ready, betul tak kan? Tapi kalau ada apa-apa objek yang kita nak buat, contoh macam ni kan, hairspray ni kan, wax spray ni tak boleh, mana boleh kan? Dia macam ini adalah kamera blur belakang yang natural lah, tapi dia takkan apply apa-apa post processing macam muka saya. Nampak? Dia tiba-tiba dia terus enhance kita punya blur belakang dibandingkan dengan yang this one. Tapi tak silap saya untuk iPhone 13, dia tak kisahlah 13 mini ke, 13 biasa ke, Pro ke, Pro Max, dia objek boleh dibuat. Sebenarnya kita nak test jugalah, dari segi muka ada dengan objek ada. Lagilah dia tak, lagilah dia bengong. Tengok. Dia dah macam, ni apa benda kan? Dia tak tahu foreground mana, background yang mana. So dia kata cakap, portrait video ni lagi elok sebenarnya kalau korang ada muka sahaja. Lebih kurang macam ni, saya rasa okey lah kan? So yang ini kita orang nak test pula sekiranya kalau ada dua orang ataupun dua muka di situ. Kalau korang tengok daripada segi hukum fiziknya, sepatutnya saya yang akan sharp, dan Amir ni sebenarnya supposed to be dia blur. Tapi yalah, sebab teknologi portrait video ataupun cinematic mode ni terlalu baru lagi dalam pesada smartphone sekarang ni, so dia tak dapat nak detect. Contohnya kan, kalau saya ke sini, so dia macam sepatutnya saya blur, saya pula yang blur, Amir pula yang akan jadi sharp sepatutnya. So tu macam jadi macam kiraan kalau kau tengok kat selamba atas tu kan, dia macam dah apa benda kau ni kan, aku nak fokus yang mana satu kan, betul tak kan? Okey, yang ini untuk testing outdoor bersama dengan Amir Azhari. Kita nak tengok adakah ianya okey. So fake dia kau rasa macam mungkin agak fake lah, dan nama pun fake kan. So kita nak tengok, saya pusing ke sini macam mana, tiba-tiba ada Amir masuk dalam dalam kan, tiba-tiba aku kat depan kan. Tengok daripada segi detection kita orang okey ataupun tak okey. Tapi pada saya, sebab portrait video ni saya rasa dah dekat 2-3 tahun juga yang sudah ada. Detect. Mana AI? Come on. Okey, tu je lah kot. So saya nak terangkan kepada you guys secara fiziknya lah macam mana blur belakang macam ni boleh diwujudkan. Tapi saya tak nak panjang sangat. Basically semakin dekat kita punya subjek ataupun saya punya muka ni, kalau saya semakin dekat dalam kamera Sony ZV-1 saya, kau perasan tak macam blur belakang tu dia lagi tight, dia lagi macam banyak. Tapi kalau saya belakang, dia dah jadi kurang.
So itu hukum fizik yang orang kata apa, biasalah. Tetapi untuk portrait video di dalam saya punya Samsung S21, as you guys can see sekarang ini, so kalau saya buat macam ni, dia masih lagi blur yang sama, nampak tak? Even though kalau saya dekatkan dengan saya punya kamera ni, dia punya blur belakang dia macam nampak everything is the same, betul tak? So sebenarnya ianya adalah 100% adalah post processing punya kerja. Sebab saya rasa AI sekarang masih lagi tak mampu nak detect kata apa, ni jarak kita sekarang ada berapa dengan belakang ni, macam jarak dia lebih kurang sama. Tapi tak silap saya untuk iPhone 13 onwards lah kan, bila saya tengok promotional video dan juga YouTuber ada juga yang test tu semua, saya dapati jarak tu memang lagi dekat muka kita ataupun subjek kita ke depan dengan kamera kita ni, dia lagi blur belakang. Sebab tu saya cakap teknologi portrait video ni ataupun cinematic mode ni masih lagi dalam proses, kata apa, proses baby dia lah. Tahap kematangan dia baru capai tahap intro, belum lagi sampai tahap dia perfect. Dan saya macam amazed lah dengan apa yang iPhone 13 boleh buat dalam keadaan mereka first time buat portrait video ataupun cinematic mode. Yep. So kalau korang tengok balik dalam Sony ZV-1 saya, ini adalah natural blur belakang, whereas ini adalah Samsung S21 saya. So ini pula video daripada selfie cam Samsung S21 saya. So memang dia orang tak boleh nak buat blur belakang until saya betul-betul dekat macam ni lah. Hidung saya. Mana hidung saya? Okey. Macam tu. So dia dekat yang kurang praktikal dan kita segan sikit lah nak shoot macam tu. Orang gila je kot shoot yang kata berhidung macam ni kan. Okey, mungkin korang tertanya-tanya lah kot, macam mana lah orang kata apa iPhone boleh buat cinematic mode ataupun Samsung boleh buat portrait mode ni. Okay, right. Kita gunakan kaedah yang mudah je. Kita ambil pada mode satu lagi, which is nama dia portrait photo. Kita ambil portrait photo, dan ini kan portrait photo kan. So bila saya takat gambar, dan bila saya tengok balik gambar saya ni, dan dia tengah proses, nanti kita tengok, dia dah blur belakang balik kan. Okay, right. So sebenarnya ini adalah konsep yang sama, cumanya dalam keadaan aku tak gambar pula. Okey. So jangan kat tangan So Samsung nanti dia akan tak gambar. Okey. So konsep dia sama je sebenarnya. Ianya adalah foto yang mana AI ataupun artificial intelligence dia akan detect detect kat sini, dan dia akan blurkan sendiri. Ibaratnya ambil je apa-apa gambar, kemudian kita akan buat masking dekat kita punya muka ni, kemudian dia akan tambah some form of Gaussian blur yang tersendiri. So itu je dia punya konsep. Cumanya waktu mula-mula diorang buat portrait mode ataupun cinematic mode ni mungkin kurang perfect. Sama juga dengan waktu diorang mula-mula buat untuk portrait photo. So saya rasa portrait photo dah masuk dalam industri like 4 to 5 years from now. Dan ini Samsung S21 saya pun dah pada saya okey sangat. So kita nak tengok pula perkembangan untuk portrait tapi dalam video ataupun cinematic mode dalam iPhone lah. Ataupun tak kisahlah nama apa pun, dia punya objektif dia sama saja. Dia nak achieve blur belakang, dan yang mana diorang buat secara artificial ataupun post processing. Plus saya lupa nak sebut, iPhone boleh edit semula kita punya kata apa, nak fokus dekat muka mana, muka saya ke ataupun muka belakang ni. Itu kelebihan dia lah. Tapi saya rasa setakat ni yang saya test, memang berpuas hati lah dengan teknologi yang sedia ada. Tak silap saya, Samsung sudah ada teknologi ni zaman S20 ke S10 something like that lah, 2 tahun lebih lah sebenarnya kak. So saya rasa dalam masa like 3 hingga 5 tahun akan datang, saya rasa mungkin smartphone punya teknologi sudah sampai tahap macam kamera mirrorless, DSLR tu semua. At one point saya rasa memiliki smartphone tu lagi make sense, sebab body dia kecil, at the same time dia boleh buat blur belakang yang seperti mana Sony ZV-1 saya boleh buat, which is sekarang ni dalam aperture f1.8. So what do you guys think dengan kita punya testing kita bersama, okay? Dan saya nak tanya kepada geng-geng yang dah beli iPhone 13, korang guna ke tak korang punya cinematic mode? Saya pun nak tengok juga hasil-hasil daripada korang. Tapi saya punya Samsung S21 punya portrait video pun saya sudah puas hati. So saya rasa iPhone lagi better lah kot. Yeah. Company selain daripada Apple tak boleh buat lagi setakat ni. Setakat ni lah, saya tak sure tahun depan macam mana untuk tahun 2022 dan ke atas. Itu sajalah kot untuk testing saya kali ni. Apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video editing ke video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruang komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request you guys. Itu saja daripada saya. Saya Cikgu Luan, saya Bergil, saya Hutan.